Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling panas. Benarkah satu hebahan atau satu tular di media sosial menyatakan bahwa Rafizi bakal dilantik timbalan Perdana Menteri baru? Siapa yang mungkin akan diganti oleh Rafizi? Adakah beliau akan menggantikan timbalan Perdana Menteri atau beliau boleh dilantik menjadi timbalan menteri yang ketiga? Anda harus ingat, dalam Malaysia tiada undang-undang menyatakan bilangan had ataupun bilangan maksimum yang perlu diikuti menjadi timbalan Perdana Menteri. Boleh saja akan wujud timbalan Perdana Menteri yang ketiga. Jadi soalannya, adakah Rafizi akan menjadi timbalan Perdana Menteri yang ketiga? Memandangkan baru-baru ini, ada satu sumber menyatakan bahawa Rafizi sedang dipujuk untuk kekal dalam barisan kabinet. Tambahan pula, dengan pendedahan Rafizi baru-baru ini, ada menteri yang berwatak jahat dalam kabinet, mungkin akan menyebabkan Rafizi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri supaya Anwar Ibrahim lebih berani dan ada penyokong untuk membersihkan kabinet. Ramai yang setuju. Secara peribadi, saya setuju kalau Rafizi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru. Kerana Rafizi sememangnya mempunyai buah fikiran strategik yang sangat luar biasa. Jika anda suka dengan isu ini, anda tolong like, share dan tinggalkan komen anda. Kalau anda suka Rafizi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru bagi menyeimbangi watak-watak jahat dalam kabinet, sila tinggalkan komen anda dan share video ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsi kepada anda semua, ini produk Transovector for Life. Ini bukan ubat. Ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Semua jenis penyakit muncul kerana imun badan kita yang lemah. Semua jenis penyakit muncul kerana daya imun badan kita yang bodoh. Tapi semua jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita, boleh sembuh dengan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan melawan penyakit daripada dalam badan kita. Oleh sebab itu, bagi mereka yang sihat, dapatkan produk ini dengan segera. Bagi mereka yang sakit, juga dapatkan produk ini dengan segera. Kerana masa mencemburui anda. Jangan sampai sudah terlambat barulah anda tercari-cari ikhtiar untuk nak hidup, nak sehat semula. Cepat dapatkannya, hubungi nombor yang tertera dalam video ini dengan segera. Baiklah saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun tiada seberang pengesahan rasmi bahawa Rafizi bakal dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tiada pengumuman rasmi, tetapi sekarang ini di arus media perdana, di TikTok maupun di mana-mana media X dan sebagainya, ramai mula mengangkat nama Rafizi sebagai timbalan Perdana Menteri baharu Malaysia bagi menyeimbangi kekuatan watak-watak jahat dalam kabinet supaya Anwar Ibrahim tidak keseorangan kata mereka lagi. Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya baru-baru ini Rafizi sudah pun meletakkan jawatan sebagai sebagai menteri dan kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini terhadap Nurul Izzah. Beliau meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi dan hanya akan berkuat kuasa pada 17 Jun ini. Tiada tawaran rasmi untuk jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Rafizi, tetapi ramai netizen yang mahu supaya Anwar Ibrahim jangan biarkan Rafizi terlalu lama. Mereka menyeru supaya Anwar Ibrahim cepat bertindak dan jangan biarkan Pakatan Harapan sekali lagi menjadi lesu kerana menurut pengalaman ketika Rafizi berehat, Pakatan Harapan menjadi lesu dan tidak ada pergerakan. Jadi, kalau anda suka dengan isu ini, kalau anda mahu gelombang supaya Rafizi diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri yang baharu dan anda menyokong kenyataan ataupun idea ini, silalah share video ini dan tinggalkan komen anda. Secara keseluruhannya tiada pelantikan Rafizi sebagai timbalan Perdana Menteri. Beliau bukan lagi Menteri Ekonomi. Tiada sebarang dakwaan bahawa dia akan angkat sumpah sebagai timbalan Perdana Menteri esok. Tetapi
yang pastinya ramai netizen dan rakyat menyokong idea Rafizi sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tajuk kali ini cukup panas, cukup garang, dan luar biasa. Semuanya gara-gara pendedahan Rafizi tentang menteri dalam kabinet. Menteri tak guna, get ready, Rafizi Anwar tak akan simpan lama lagi. Wow, ini satu tajuk yang memang panas. Betulkah ada menteri yang tak guna dan perlu bersedia untuk dipecat, dibuang, tak akan disimpan lagi dalam kabinet Anwar? Semalam Rafizi dalam pendedahan berani menyatakan bahawa ada menteri berselindung dengan watak dan topeng dalam kabinet kerajaan. Siapakah orangnya? Itu betul-betul mengejutkan kita. Saya yakin tak lama lagi Rafizi seperti biasa akan menunjukkan senarai menteri yang dikatakan itu. Jadi, kalau benar ada orang itu, apa kata? Kita sokong Anwar Ibrahim buang menteri yang tidak menunjukkan prestasi baik ini. Antara ciri menteri yang patut dibuang ialah menteri yang tak turun padang tapi sibuk PR dan TikTok, atau menteri yang dikaitkan dengan kroni lama dan projek ratusan juta, atau menteri yang cuba kontrol media bebas dan suara rakyat. Saudara-saudara sekalian, jika Anda suka isu ini, tinggalkan komen Anda. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini Transofactor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah satu produk atau Transofactor yang menjadi terapi imun, meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat dan sehat. Apabila imun badan kita meningkat, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Anda cakaplah apa saja jenis penyakit akan sembuh dengan peningkatan daya imun badan, dan dengan memakan produk ini, imun badan kita meningkat 400% dan menjadi bijaksana. Jadi saudara, untuk mendapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Jangan tunggu waktu lama-lama. Nanti sudah menjadi teruk baru kita menyesal. Saudara, kalau ada menteri yang tak guna, lebih baik itu dibuang daripada kabinet. Setujukah Anda dengan pernyataan cukup lantang itu? Cukup-cukuplah. Rakyat dah muak tengok menteri yang makan gaji buta. Hanya cakap pandai, tapi kerja tak jalan. Sekarang, Rafizi dan Anwar dah mula gerak. Dua menteri dah letak jawatan. Bukan sebab kalah saja, tapi sebab pembersihan kabinet dah mula. Kini giliran siapa pula? Siapa next menteri yang tidur? Siapa menteri yang tidur? Siapa menteri yang sibuk dengan TikTok tapi tak turun padang? Siapa menteri yang pakai kuasa untuk tekan rakyat? Get ready. Ini bukan kabinet main-main. Yang tak guna, Rafizi Anwar tak akan simpan lama. Jangan sampai rakyat sendiri yang naik tangan. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin akan menyebabkan menteri-menteri mula terasa dan tiba-tiba rajin. Inilah sebabnya kebaikan pendedahan panas seperti ini terus dibuat oleh Rafizi. Kerana dengan adanya pendedahan seperti ini, ia akan mendorong untuk orang lebih berhati-hati dan bekerja lebih keras. Menteri yang tidak berguna atau tidak performs haruslah bersedia untuk letak jawatan atau keluar saja daripada kabinet Anwar Ibrahim. Dan operasi membersihkan kabinet ini seharusnya bermula sekarang dan jangan tunggu lama-lama lagi. Sebenarnya, gesaan daripada Rafizi, pendedahan daripada Rafizi itu mendapat sokongan rakyat. Bukan sekadar penyokong Pakatan Harapan, tetapi daripada pembangkang juga. Saudara, apa pula pendapat Anda untuk isu kali ini? Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skrip kali ini, ataupun ulasan kali ini, memang sangat padu. Rafizi dan Anwar bersihkan kabinet. Siapa kena tendang? Wow, ini satu persoalan besar akibat daripada pendedahan panas baru-baru ini. Dan ramai 90% netizen yang menonton channel ini, khususnya penyokong PKR, penyokong Pakatan Harapan. Jika Anda penyokong Pakatan Harapan, sila ikuti ulasan ini sampai habis.
Ramai penyokong Pakatan Harapan setuju kalau Rafizi bersama Anwar membersihkan kabinet dan tendang menteri-menteri yang tidak berguna, yang tidak bekerja dengan baik. Dan selain daripada itu, mereka setuju kalau menteri-menteri yang tidak reformis dipecat secepat mungkin, kata mereka, kalau benar ada penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, ataupun kalau benar ada yang berselindung sebagai watak jahat, cepatlah bersihkan mereka, kata netizen. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsikan dengan Anda. Apa kabar Anda semua? Adakah Anda sehat? Kalau Anda sehat, itu bersyukur kita. Dan teruskan kuatkan imun badan Anda. Tapi kalau Anda sakit dan Anda perlukan rawatan segera, cepat dapatkan rawatan yang segera. Hari ini saya kongsikan dengan Anda produk Transovector for Life. Ini bukan obat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun ketahanan badan kita. Ini terapi imun yang meningkatkan imun badan kita 400% dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, semua jenis penyakit boleh sembuh karena imun badan kita ini bukan obat, tapi terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, bagi mereka yang sehat, kualiti hidup harus diteruskan. Kita harus menjaga tubuh badan kita daripada diserang penyakit. Bagi mereka pula yang sedang dalam masalah penyakit, cepat masa mencemburui Anda. Tingkatkan daya imun badan untuk kita sembuh secara total daripada dalaman. Siapa yang berminat, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, jika Anda setuju Anwar dan Rafizi bekerja sama membersihkan kabinet, sila save video ini dan berikan komen Anda, berikan tanda like. Rafizi dan Anwar bukan sekadar bercakap soal reformasi. Kali ini mereka mula membersihkan kabinet. Dua menteri dah letak jawatan. Suasana makin panas dalam Putrajaya. Tapi siapa yang bakal kena tendang lepas ni? Adakah ini permulaan pembersihan terbesar dalam sejarah kerajaan perpaduan? Ini punca Rafizi mulakan lompatan besar tersebut. Rafizi bukan tokoh biasa. Dia pernah melawan 1MDB, mendedahkan NFC, masuk penjara demi integriti. Tapi kini dia buat sesuatu yang lebih berani, melawan watak jahat dalam kabinet sendiri seperti pendedahan Rafizi semalam. Bila Rafizi mendedahkan ada yang salah guna SKMM dan PDRM untuk tekan rakyat, itu bukan cakap kosong. Itu signal bahawa kita tak boleh simpan penjenayah dalam rumah sendiri. Menteri dah out kali ini, baru-baru ini. Dua menteri letak jawatan iaitu Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan Nik Nazmi sebagai Menteri Alam Sekitar. Walaupun mereka kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini dan mereka bertanggungjawab atas kekalahan itu, tetapi ramai netizen mahu supaya Rafizi kekal sebagai menteri bersama dengan Nik Nazmi. Ramai yang yakin itu bukan semata-mata sebab kalah. Ini langkah simbolik Rafizi, bersihkan diri dahulu sebelum bersihkan orang lain. Dan ini beri tekanan kepada menteri-menteri lain. Kalau kau tak reforms atau kalau kau tak reforms, kau pula next akan letak jawatan. Siapa bakal kena tendang? Beberapa nama sedang panas yang mungkin akan ditendang dalam kabinet Anwar Ibrahim. Pertama, menteri yang tak turun padang tapi sibuk PR dan TikTok. Kedua, menteri yang dikaitkan dengan kroni lama dan projek ratusan juta. Ketiga, menteri yang cuba kontrol media bebas dan suara rakyat. Walaupun Rafizi belum mendedahkan nama, tapi gaya sindiran dia jelas. Yang tak layak, yang guna jawatan untuk ugut rakyat, tunggu masa. Kabinet ini bukan tempat sembunyi diri. Anwar bagi green light. Soalan besar ialah, adakah Anwar setuju dengan langkah pembersihan ini? Setakat ini, Anwar menyokong budaya accountability. Tapi, saudara-saudara sekalian, pembersihan ini tak boleh jalan kalau Anwar sendiri pilih untuk berdiam diri. Tapi kalau dia benar-benar mau reformasi, mereka yang korup, sombong dan lembab harus keluar. Harus kena keluar.
Rafizi dah bagi isyarat, sekarang Anwar perlu ambil tindakan. Apakah ini maksudnya untuk rakyat? Kita penat tengok politik jadi medan drama. Kita nak menteri yang kerja, bukan sekadar publicity. Kalau pembersihan ini berjaya, kerajaan perpaduan akan lebih dipercayai. Kalau gagal, rakyat akan rasa Rafizi hanya simbol, bukan kuasa sebenar. Sebab itu, penting untuk kita sebagai rakyat, sokong yang betul dan tekan yang salah. Rafizi sudah mula. Anwar dah buka pintu. Dua menteri dah letak jawatan. Jadi sekarang siapa pula? Siapa next? Siapa yang bakal kena tendang? Siapa yang sangkut kalau operation bersih kabinet ini diteruskan? Jangan lupa like, komen dan share video ini biar sampai kepada mereka yang masih selesa dalam kerusi empuk itu. Reformasi bukan slogan. Ia tindakan dan ia dah bermula sekarang. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Salam reformasi dari Suara Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Isu yang panas di media sosial hari ini. Benarkah akan ada pemecatan 5 menteri? Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. Walau bagaimanapun setakat hari ini, tiada bukti atau tiada laporan sah yang mengatakan Anwar Ibrahim akan memecat atau telah memecat 5 menteri gara-gara pendedahan Rafizi semalam berkait dengan ada watak-watak jahat menteri di belakang tabir kuasa. Walau bagaimanapun, mari kita kupas naratif ini yang mungkin sedang panas di TikTok atau di media sosial yang lain. Sebelum itu, apa kabar Anda semua? Jika Anda ada masalah kesehatan atau Anda sehat, paling penting Anda sehat. Dan jika ada masalah kesehatan, mungkin Anda bosan dengan penyakit Anda, saya perkenalkan kepada Anda, ini satu produk. Produk ini produk For Life Transfer Factor. Ini bukan obat. Ini bukan obat. Ini ialah produk yang jauh lebih bagus daripada segala-galanya tentang produk-produk yang lain. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Apabila Anda makan Transfer Factor, ia meningkatkan daya imun badan kita 400% lebih kuat daripada biasa dan juga mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita yang sehat juga akan dilindungi daripada semua serangan penyakit. Dengan kekuatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Dapatkan produk ini selagi Anda mempunyai masa. Bagi Anda yang sudah mempunyai masalah kesehatan, masa itu mencemburui Anda. Jadi hubungi nombor yang tertera dalam video ini, cepat dapatkan maklumat yang seterusnya, jangan tangguh-tangguh lagi. Produk ini lulus KKM, halal, dan mendapat pengiktirafan di seluruh dunia, mendapat pengiktirafan doktor-doktor pakar di seluruh dunia, dan mula digunakan di hospital besar di Rusia dan klinik di Rusia. Dapatkan produk ini secepat mungkin. Pastikan Anda menikmati kesehatan yang berkekalan. Baiklah, saya teruskan naratif hari ini dengan gara-gara pendedahan Rafizi, benarkah ada 5 menteri dalam bahaya? Rafizi mendedahkan penyelewengan dalam kabinet. Anwar pecat 5 menteri, persoalan besar ini menjadi panas. Secara faktanya, Rafizi Ramli sendiri telah meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa 17 Jun 2025 nanti, selepas tewas dalam pemilihan PKR. Nik Nazmi juga letak jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli. Namun demikian, belum ada pengesahan sama ada Anwar Ibrahim menerima peletakan jawatan tersebut, namun ada sumber dalaman menyatakan bahawa ada usaha untuk cuba memikat Rafizi bersama kemnya untuk tidak letak jawatan. Tiada pemecatan rasmi 5 menteri oleh Anwar, hanya 2 menteri sah meletak jawatan secara sukarela dan bukan dipecat.
Pendedahan Rafizi yang mengkritik penyalahgunaan agensi kerajaan SKMM dan PDRM oleh individu dalam kuasa mungkin telah mencetuskan ketegangan dalaman, memberi tekanan moral kepada menteri tertentu untuk berundur. Selain daripada itu, pendedahan ini juga telah mencipta persepsi bahawa Anwar mula membersihkan kabinet. Namun, Anwar tidak mengumumkan pemecatan 5 menteri. Jadi, kalau anda mempunyai maklumat berkait dengan isu yang panas ini, tolong jangan lupa atau tolong ingat, berikan komen anda dan salurkan maklumat tersebut dalam ruangan komen. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah Rafizi akan menyebabkan menteri letak jawatan? Tidak akan terjadi seperti itu, atau akan terjadi? Itu semua akan ditentukan oleh peredaran massa. Apa pendapat anda? Jika anda setuju ada menteri yang jahat yang didedahkan itu cepat-cepat dipecat, tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye.